奉主耶稣圣名正道。 Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan, 感谢主的机会啊，感谢主赏赐的机会， bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus memberikan saya kesempatan. 有机会可以跟我们大家一起来分享。 Yaitu ada kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudari. 早上分享的题目是一件小外袍， Pagi ini firman Tuhan berjudul sebuah jubah kecil. 这个是我们很熟悉圣经的记载。 Ini adalah ayat yang sering kali kita dengar di dalam Alkitab. 我们请看撒母耳记上， Kita lihat 1 Samuel. 撒母耳记上的第1章， 1 Samuel pasal 1. 撒母耳记上第1章， Samuel pasal 1. 第1章的15节这样子来记载 Ayat 15 dicatatkan. 啊，因为哈拿他来到会幕来祷告， Ketika itu Hana kembali ke kemah doa, dia berdoa. 那之前就这样记载啊， Waktu itu dicatat seperti ini. 为什么要来到会幕祷告？ Mengapa ia datang ke kemah Tuhan untuk berdoa? 因为他心里忧伤了， Karena hatinya susah hati. 他不能够生孩子。 Dia mandul, tidak bisa melahirkan anak. 对当时候而言， Bagi keadaan zaman itu, 能够生孩子是神的赐福。 bisa melahirkan anak itu adalah kasih karunia Tuhan. 那有的人就想太多咯， Tapi ada juga orang yang berpikir jauh. 那你不能生孩子啊， Karena kamu tidak bisa melahirkan anak. 就是神不赐福给你啊。 Jadi artinya Tuhan tidak memberkatimu. 那为什么神不赐福给你？ Mengapa Tuhan tidak memberkatimu? 恐怕你得罪神咯， Khawatir bahwa engkau telah berdosa kepadanya. 你犯罪咯， Sudah melakukan dosa. 所以神不赐福给你咯。 Dengan demikian Tuhan tidak memberkatimu. 哈娜很难过啊， Jadi Hana sangat susah hati. 我也没做什么坏事， Saya tidak melakukan perbuatan dosa apapun. 但是事实就是不能够生孩子， Tapi faktanya dia tidak bisa melahirkan anak. 所以心中难过。 Jadi hatinya sedih. 这个时候当先生的很重要啊， Waktu saat itulah menjadi seorang suami sangat penting. 丈夫出来安慰她， Lalu suaminya hadir lalu menenangkan, menghibur dia. 一种是行动的安慰， Yang pertama itu secara tindakan menghibur, 都给她双倍的东西啦。 yaitu memberikan dia 2 benda yang double. 这是第7节的记载。 Yaitu dicatat pada ayat yang ke-7. 这个丈夫对太太好是有实际行动哦， Jadi suaminya itu melakukan perbuatan yang baik dengan kasih, ada tindakan. 哦，还有言语的鼓励跟安慰。 Dan juga ada perkataan untuk memberikan dorongan dan penghiburan. 哈拿不能生孩子不是最重要的， Hana, kau tidak bisa melahirkan anak itu bukan hal yang terpenting. 我爱你比较重要。 Aku mencintaimu itu sangat penting. 我知道你没有问题， Saya tahu kamu tidak ada masalah. 就算你无法生孩子，我一定永远爱你。 Meskipun kau tidak bisa melahirkan anak, tapi aku selamanya mencintaimu. 有我丈夫爱你， Karena ada suami yang mencintaimu, 不比10个儿子还好吗？ bukankah lebih baik dari 10 anak lelaki? 就算生了100个儿子， Meskipun kau bisa melahirkan 100 putra, 如果丈夫不爱你有什么用？ kalau suami tidak mencintai kita, itu tidak ada gunanya. 所以先生也是一直在安慰她， Jadi sebagai suami terus menghibur dia. 但是人在忧伤当中， Ketika seseorang sedang dalam bersedih, 你不管物质怎么给他安慰， meskipun secara materi kita berikan dia untuk menghibur, 你不管话语怎么鼓励他， tidak peduli betapa manisnya perkataan kita menghibur dia, 他还是在忧愁当中。 dia masih berada dalam kesedihan. 那这个时候就是凸显信仰的力量。 Dari situlah muncul kekuatan kerohanian. 一个有信仰的人， Orang yang penuh kerohanian, ada iman kerohanian, 他会来到神的面前， dia pasti akan datang ke hadapan Tuhan. 他会跪下来祷告。 Dia akan berlutut berdoa. 请问我们遇到事情的时候， Saya mau bertanya, apabila kita menemui masalah, 我们会来找神吗？ apakah kita akan datang mencari Tuhan? 常常我们也是到教会来， Kita kan sering datang ke gereja, 但我们是讲给人家听啊。 tapi kita hanya bisa berkata demikian kepada orang lain. 我们跟这个姐妹讲，我们跟这个弟兄讲， Kita menghibur, memberikan nasihat kepada saudari ini, ke saudara itu, 但是人的安慰无法进到我们的心中。 tapi penghiburan dari manusia tidak bisa menghibur hati seseorang. 真正就是像哈拿跪在神的面前， Harus sungguh-sungguh seperti Hana berlutut di hadapan Tuhan. 要哭也要哭给神听啊。 Kalau mau menangis, menangislah agar Tuhan dengar. 但有时候有一些难过的人， Tapi ada orang yang sedang bersedih.
跟弟兄姐妹讲到会流泪啊， Dia berbicara kepada saudara-saudari sampai menangis. 但是跪下去不会啊，跪下去祷告不会啊。 Tapi kalau berlutut berdoa dia tidak menangis. 他会讲给人家听，但是他不会讲给神听。 Dia bisa berbicara pada orang, tapi tidak bisa berbicara kepada Tuhan. 那这种是无法真正得到真正的安慰。 Yang seperti itulah orang yang tidak bisa mendapatkan penghiburan yang sesungguhnya. 当哈拿跪下来祷告， Ketika Hana berlutut berdoa, 流泪祷告， dia meneteskan air mata berdoa, 还被人家误会呢。 lalu disalahpahami oleh orang lain. 以利来了， Lalu si Imam Eli datang, 他看到他 lihat dia, 大清早的 lang 醉酒， pagi-pagi sudah mabuk. 以利骂人呢。 Imam Eli memarahi orang. 以利真的是眼睛昏花、啊， Mungkin Imam Eli itu matanya sudah kabur. 人家有没有喝酒？ Apakah dia betul minum arak, 你鼻 minum 子就 anggur? 你鼻子就闻得到啦。 Apakah dia menghirupnya dari hidung dia bisa tercium? 你喝酒醉的人就闻到说，哦，他全身都酒味哦。 Kalau orang mabuk kan pasti kita bisa mencium bau anggur nih. 一个喝醉酒跟那个虔诚祷告的，你怎么会搞错呢？ Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan orang yang benar mabuk dengan orang yang betul-betul berdoa? 你怎么把那个虔诚的跟不虔诚的你分不清楚呢？ Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan orang yang saleh dengan yang tidak saleh? 有一些弟兄姐妹就是这样啊。 Terkadang saudara-saudari bisa terjadi seperti ini. 谁真正对神虔诚？ Siapa yang sungguh-sungguh saleh kepada Tuhan? 谁在教会很世俗？ Siapa yang di gereja itu sangat duniawi? 他没办法分辨。 Tidak bisa dibedakan. 这个就是以利啦。 Ini yang disebut Eli. 正常来讲， Yang umumnya 哈拿会受伤。 Hana itu sedang terluka. 我这么迫切祷告， Saya udah berdoa sungguh-sungguh. 你说我是酒醉的妇 Lalu 人， saya dikatain saya mabuk. 我不祷告了啦， Saya nggak mau doa lagi lah. 我要回去了 Saya 啦。 pulang saja. 多少教会的信徒就是这样， Berapa banyak jemaat yang seperti itu? 谁谁谁讲我一句话， Siapa-siapa yang katain saya? 教会怎么伤害我， Bagaimana gereja melukai diri saya? 我不祷告了， Saya tidak mau doa lagi. 我不来聚会了。 Saya juga tidak mau ke gereja. 但哈拿他很清楚， Tapi Hana itu dia tahu pasti. 今天我到会幕这边来， Hari ini saya datang ke kemah Tuhan. 我是要面对神。 Saya tuh mau menghadap kepada Tuhan. 你怎么看我？ Bagaimanapun pandanganmu 你 terhadap 怎么讲 diriku, 我？ apapun yang kau katakan pada 那是 diriku, 你的事情， itu urusanmu sendiri. 不会影响我跟神的关系呀、 Tidak akan mempengaruhi hubungan saya dengan Tuhan. 这个就是信仰啊， Ini yang disebut iman kerohanian. 绝对不会因为人家的一句话， Sudah pasti tidak karena perkataan orang lain 不会因为教会的什么事工， atau karena pelayanan di dalam gereja. 我说我不来啦， Saya katakan saya tidak mau 我 datang. 不祷告啦， Saya tidak mau berdoa lagi. 这种事情不该发生 Tidak 啊。 akan terjadi. 哈拿的每一步 Tiap langkah yang dilakukan oleh Hana 都在告诉我们什么叫做信仰。 itu memberitahukan kepada kita apa yang dimaksud iman kerohanian. 请问我们被人家误会的时候， Saya mau bertanya, apabila orang salah paham pada kita, 我们的反应又是什么？ bagaimanakah reaksi kita? 奇妙的地方来了， Hal yang ajaib terjadi. 哈拿被误会了吧？ Hana kan sudah disalahpahami. 但是他来说明， Lalu dia masih menjelaskan. 那以利才知道他误会人家了。 Ternyata Imam Eli baru sadar, oh dia sudah salah paham terhadap orang lain. 那后来以利为哈拿祝福嘛？ Dan akhirnya kan Imam Eli dia memberkati Hana. 如果换做其他人， Kalau kepada ditukar coba orang lain. 你刚刚误会我，现在要祝福我， Coba tadi kamu udah salah paham pada saya. Lalu sekarang kamu memberkati saya. 我才不理你呢。 Saya juga tidak peduli pada kamu lagi. 但哈拿没有， Tapi Hana tidak begitu. 他知道以利不好了， Dia tahu Imam Eli ini ada salah. 但是他接受，他 Tapi 接 dia 受， terima berkatnya. 他还是接受你给我祝福。 Dia masih terima Imam Eli memberkati dirinya. 有时候我们的眼睛不要只是看人 Terkadang mata kita jangan memandang orang lain. 啊，这个圣工人员怎么样啦、 Oh, orang pengerja ini seperti apa 这个 dia? 圣工人员不好啦， Oh, pengerja ini dia tidak baik. 我不要听他讲道啦， Saya tidak mau dengar khotbah dia. 我不要出来接受安收祷告啊 Saya，juga tidak mau diterima penumpangan tangan olehnya. 这观念错误啦。 Itu konsep pemikiran itu salah. 我们是来接受神的祝福的 Kita tuh datang untuk mendapat berkat dari Tuhan. 啊，这个就是哈拿， Itu tuh Hana. 他接受以利为他的祝福。 Dia terima berkat yang diberikan Imam Eli pada dirinya. 属灵的力量就是很奇妙， Dan kuasa rohani itu begitu ajaib. 事实还是这样啊。 Sebetulnya dia secara fakta dia masih tetap seperti itu. 有孩子了吗？
Apakah dia sudah punya 连 anak? 怀孕都还没有啊， Hamil saja belum. 对头还是会嘲笑他啊，会欺负他啊。 Dia kembali pulang masih dibully orang lain. 但当他祷告完， Ketika dia selesai doa, 他的心境就改变了。 lalu perasaan hati dia mulai berubah. 原本忧伤难过，吃不下饭， Tadinya dia sedih, susah hati, berduka, tidak bisa makan. 原本是愁容满面，甚至是流泪。 Tadinya wajahnya sembab, penuh dengan air mata. 祷告完， Setelah doa, 他有笑容了。 mulai ada senyum. 今天我们来到教会， Hari ini kita datang ke gereja. 我们是不是有这样子属灵的体验？ Apakah kita pernah ada pengalaman rohani seperti ini? 我们有一些心事， Terkadang di dalam hati kita ada maksud tersendiri. 我们有一些压力， Ada juga tekanan dalam diri. 是不是经过我们来教会听到祷告之后， Apakah melalui gereja kita datang dengar firman? 原本是愁容满面， Tadinya wajah kita sangat sedih, galau. 但是主耶稣亲自来安慰我们的心。 Tapi Tuhan Yesus datang sendiri menghibur hati kita. 所以第18节这样讲， Ayat 18. 他就过正常的生活了， Akhirnya dia melalui hidup yang sehari-hari. 他就不再带着愁容了， Sudah tidak ada kesedihan, susah hati lagi. 他就好了。 Dia menjadi baik kembali. 虽然现实的状况还是一样， Meskipun secara fakta, keadaan realita dia masih sama. 但他的心境得到改变， Tapi hati dia terjadi perubahan. 因为神安慰了他。 Karena Tuhan telah menghibur dirinya. 他们就回到家里， Akhirnya dia pulang ke rumah. 那过正常的生活， Melalui kehidupan sehari-hari yang biasa. 神就赐福给他们一个 Dan 孩 Tuhan 子。 memberkati dia memiliki seorang putra. 我们来看第20节， Ayat 20. 第20节说哈娜就怀孕了， Ayat 20 dikatakan mengandunglah Hana. 那时间到就生了一个儿子， Setelah waktu yang ditentukan, akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. 起名叫撒母耳， Ia menamai anak itu 意 Samuel. 思是我从神那里求来的。 Artinya aku telah meminta daripada Tuhan. 21节， Ayat 21. 那以利她的丈夫以利迦南就提醒她了， Lalu pada ayat 21, suaminya Elkana memberitahukan pada dia. 你不是说要把孩子给献给神吗？ Bukankah engkau akan mempersembahkan korban sembelihan untuk anak ini? 他就说我知道了，我知道了， Dan korban nasar kepada Tuhan. Lalu Hana berkata, saya tahu. 是要等孩子大一点， Dia mau menunggu anaknya tunggu besar sedikit. 等他断奶之后， Sampai dia cerai susu. 所以哈娜有带领孩子一段时间。 Jadi Hana dia telah merawat anak dalam waktu tertentu. 25节 Ayat 25. 之后，孩子比较大一点，他亲自带来到以利的面前。 Begitu anak sudah besar sedikit, dia yang mengantar sendiri anaknya itu kepada Imam Eli. 他来跟以利讲啊， Lalu dia berkata kepada Eli, 以前在这边祷告求孩子的就是我了。 dulu sayang doa di sini itulah saya. 他只是不好意思跟他说，就是你误会我了。 Jadi dia bukan langsung berkata dulu tuh kamu yang salah paham pada saya itu. 那神透过你的祝福，那赏赐给我， Tapi dia katakan karena melalui engkau Tuhan memberkati aku sehingga aku ada di sini. 那我现在把这个孩子来奉献给神， Nah sekarang anak saya akan saya persembahkan kepada Tuhan 就让他在这边做祭祀的工作。 agar dia bisa melakukan pelayanan imam di sini. 当然，哈娜就回家了， Sudah pasti Hana pulang ke rumah, 但是故事还没有结束啊。 tapi kan ceritanya tidak selesai di situ. 为什么？ Mengapa? 因为奉献钱跟奉献人是不一样啊。 Karena mempersembahkan uang dengan mempersembahkan orang itu beda. 当我们把钱奉献给教会之后， Ketika kita mempersembahkan uang kita kepada gereja, 我们就不再过问， kita tidak tanya lagi 看教会怎么运用信徒所奉献的钱。 bagaimana gereja mengatur persembahan dari jemaat. 这个钱不再是属于我的，是教会的。 Sebab uang itu sudah bukan milik saya, tapi milik gereja. 但是奉献人不一样， Tapi mempersembahkan orang itu berbeda. 就好像当传道， Sama seperti menjadi 我们 pendeta. 把先生奉献给神使用， Kita telah mempersembahkan diri kita untuk menjadi pelayan Tuhan. 就好像我们的孩子， Sama seperti anak kita. 他当传道， Dia jadi pendeta. 但是他还是我的孩子啊， Tapi kan dia masih anak saya. 其实就是这样子的道理啦。 Jadi seperti itulah prinsipnya. 虽然哈拿把撒母耳奉献给神， Meskipun Hana telah mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. 请问大家， Saya mau bertanya, 当每年来献祭的时候， ketika waktu setiap tahun ada korban persembahan. 撒母耳碰到哈拿要叫什么？ Lalu kalau Samuel bertemu Hana, dia akan panggil apa? 是叫妇人吗？ Apakah panggil
ibu secara wanita secara umum, 可能会被打， nanti kalau demikian akan dipukul. 叫妈妈，我是 Pasti 你妈妈。 panggil dia adalah mama, ibu dia. 奉献之后，他哪还是妈妈啊？ Meskipun dia datang membawa persembahan, tapi dia kan sebagai ibu kandungnya. 撒母耳还是自己的孩子啊。 Samuel masih anak dia sendiri. 这个当妈妈的做一件事情的， Jadi seorang ibu dia membuat satu hal. 他做什么事情呢？ Apa yang dia lakukan? 请看2章的18节， Pasal 2 ayat 18. 他说撒母耳还是孩子啦， Di sini dikatakan bahwa Samuel masih anak. 但是穿着细麻布的以弗得， Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. 那站在神的面前， Dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan. 你要说见习也可以咯，你要说实习也可以咯。 Kalau dibilang dia pekerja tetap atau masih praktek, boleh. 虽然年纪还小嘛，但是就先看、先学、先了解。 Jadi dia masih kecil, dia hanya mengamati dan memahami. 19节， Ayat 19. 他说他母亲每年为他做一件小外袍啊， Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. 这是这个妈妈所做的工作。 Ini pekerjaan yang dilakukan ibunya. 那为什么要做这件小外袍？ Mengapa dia membuatkan dia jubah kecil? 有3个含义。 Ada 3 arti. 第一个， Yang pertama, 它不只是一般的外套， itu bukan jubah biasa. 不是因为怕说孩子会冷，所以给他加外套，不是这样。 Bukan berarti nanti jubahnya rusak ya, tapi bikin baru lagi, bukan. 这件外袍是要搭配什么使用？ Bagaimana penggunaan jubah ini? 搭配18节那个以弗得使用。 Yaitu pada ayat 18 itu dipadukan berlilitkan baju efod. 所以这个外袍这个字，这个外袍那个袍是原本是祭司的专用袍。 Jadi jubah ini adalah jubah yang digunakan dipakai oleh seorang imam. 我们这里做一个记号， Di sini kita beri tanda ya. 我们可以参考出埃及记 Kita lihat kitab Keluaran 29章 ayat pasal 29第5节， ayat 5. 出埃及记29章 Keluaran 29第5节， ayat 5. 他说要给亚伦穿上内袍， Kemudian diambilnya pakaian itu pakaian dalam dari jubah dalam dari Harun. 和什么外袍呢？ Seperti apakah jubahnya? 和以弗得的外袍。 Harun kau kenakanlah kepada Harun kemeja, lalu gamis baju efod. 所以哈拿做这件外袍的材质 Jadi bahan yang digunakan untuk jubah yang Hana buat, 是要搭配那个以弗得来做使用。 karena baju ini harus dipadu dengan gamis baju efod. 以弗得就好像是一个小背心一样， Jadi efod depannya seperti rompi, 它前面要挂胸牌， karena di depannya dia akan taruh tempelan lain. 12块宝石 Yaitu 代表12个支派。 12 batu permata yang melambangkan 12 suku bangsa Israel. 以前的祭司， Dulu imam zaman dulu, 尤其是要献祭的大祭司， waktu dia apabila imam besar akan memberikan korban bakaran, 不用跟人家讲说我是祭司，我是祭司来找我献祭，不用了。 tidak perlu dia memberitahukan kepada orang bahwa saya tuh imam, saya imam, tidak perlu. 人家看你的穿着就知道说你是祭司了。 Sudah melihat jubah dia, sudah tahu oh dia pasti imam. 这个时候的撒母耳虽然还小， Waktu itu Samuel meskipun masih kecil, 但人家走过去看，哦，这是小祭司，好可爱哦，小祭司。 jadi begitu orang lihat dia, oh dia udah pakai jubah itu, oh langsung orang tahu oh dia imam kecil, 这么小呢， masih kecil, 他就要穿呢。 dia sudah pakai. 我们会说这么小，他懂什么？ Kita langsung berkata, ini masih kecil, harusnya dia tidak paham apa-apa. 会不会弄脏？ Apakah nanti jadi kotor? 这个是祭司在用的呢， Ini kan baju imam loh. 这个材质是细麻布的呢。 Ini tuh bahan kain lenan. 他们的观念是什么？ Pikiran mereka tuh apa? 从小 Dari kecil 给他穿这件， sudah dikenakan, 告诉他 memberitahukan dia, 你是祭司， kamu tuh imam. 你将来就是要当祭司， Nanti kamu udah besar, kamu jadi imam. 不是长大再来穿。 Bukan nanti tunggu besar baru 你 pakai. 小时候就是要穿， Dari kecil sudah mulai pakai. 你是小祭司啊。 Kamu tuh imam kecil. 这件衣服代表一种身份， Baju itu, jubah itu melambangkan status, 祭司的身份。 yaitu status seorang imam. 有的人好羡慕啊， Ada orang sangat iri sekali. 哇，旧约的祭司可以穿这种服装。 Oh ternyata zaman perjanjian lama boleh pakai jubah imam. 其实我们不必羡慕啦， Kita tidak perlu iri hati lah. 大家通通都有啊。 Kita semua tuh punya jubah itu. 这个记载在彼得前书 Itu tercatat dalam 1 Petrus 第2章 pasal 2第9节， ayat 9.
这个我们都会背啦。 Kita semua bisa hafal ya. 第9节里面他说我们是君尊的祭司啊。 Kita di sini dikatakan imamat yang rajani. 当我们接受耶稣基督宝血洗礼之后， Ketika kita telah dibaptis di darah Tuhan yang sangat berharga ini, 每一个人都有， setiap orang begitu dibaptis, kita sudah ada. 包含谁？ Termasuk siapa? 包含我们的小孩子， Termasuk anak-anak kita. 他们又有一件无形的祭司服， Mereka semua memakai jubah imam yang tak terlihat, 他就是祭司的身份。 yaitu status dia sebagai imam. 那这个是我们所强调的。 Ini yang selalu kita tekankan. 请问我们的孩子， Saya mau bertanya, bagaimana anak-anak kita? 他知道他自己有这么尊贵的身份吗？ Apakah mereka tahu mereka memiliki status yang sangat berharga ini? 我们怕的就是说，他来到教会很像啊， Kita khawatir kalau kita berkata dia datang ke gereja rasanya sepertinya. 他来到教会很乖， Dia datang ke gereja sangat baik, 好像是个小祭司 seperti imam kecil. 啊，出去呢 Lalu dia pergi keluar gereja. 不像。 Kalau tindak tanduknya tidak seperti itu. 所以有一次清教组的学员他们要献诗， Jadi tiap kali kalau ada anak muda dia akan pimpin pujian. 是户外的诗歌布道。 Dia pergi keluar ikut KPI pujian di luar. 哇，他们很正式穿那个白袍， Kalau kita lihat ikut yang paduan suara KPI pujian di luar itu mereka pakai jubah paduan suara yang sangat resmi. 那还特别去套上那个领子，那个领子是红色的。 Lalu juga ada pakai seperti dasi tapi yang tali. 很庄严，很漂亮。 Itu sangat indah dan resmi sekali. 那就坐在椅子那边等啊。 Lalu kan mereka tim paduan suara duduk di bangku menunggu giliran. 等一下，大家一起要上来献诗啊。 Tunggu giliran untuk tampil. 那旁边就有一群年轻人走过去， Lalu di samping ada sekelompok anak muda sedang lewat. 那看到我们当中的一个青年， Lalu terlihat ada di antaranya ada anak muda kita. 哎呦，穿得那么漂亮哦！ Oh, kamu pakai baju indah sekali. 哦，不要再假装了啦， Jangan pura-pura lah. 不像啦， Kamu tuh tidak seperti itu. 跟我们去玩啦。 Ayolah pergi bersama kami, pergi main. 哇，这个青年， Anak muda itu jemaat kita langsung bilang, kamu minggir sana. 走啦，走啦，跟我们去玩啦，不要再假装了啦。 Sekelompok anak muda, ayolah ikut kami, jangan pura-pura lah di sana. 我看那个青年整个脸都是红的啦。 Lalu saya lihat pemuda itu wajahnya berubah jadi merah. 有啦，穿着很像啦，穿得很像， Betul, jubahnya itu cocok. 但在他同学眼中不像啦。 Jubah dia memakai jubah itu statusnya sesuai, tapi di mata teman-temannya dia tidak seperti 平 itu. 常也骂脏话啊， Karena hari-hari dia sering 平 berkata-kata 常也翘 kotor, 课啊， sering juga bolos, 上课都不认真啊， di kelas juga males-malesan. 行为比外面的人还要差啊。 Perilakunya dibandingkan orang lain masih lebih parah. 他这件衣服好像不见了， Jadi sepertinya jubahnya itu sudah hilang. 所以我们不断提醒我们的孩子， Jadi kita seringkali mengingatkan anak-anak kita. 你在同学当中， Di antara teman-temanmu, 你在同事里面， di antara rekan kerja kita. 他们知道你是基督徒吗？ Apakah mereka tahu kamu itu adalah orang Kristen? 啊，你是怎么做的？ Lalu bagaimana perilakumu? 我们会要求我们青年班的学员， Kita selalu menuntut anak-anak muda di kelas kami. 你们自己要举办你们自己的福音茶会， Kita sendiri di tiap kelas harus membuat tim penginjilan sendiri. 你们拿5张传单 Ambillah 5 pamflet, 去邀请5个同学来。 Pak, undanglah 5 orang teman untuk datang ke gereja. 那有的青年说，我5张不够，因为我同学很多。 Ada murid berkata, saya 5 nggak cukup karena teman saya banyak. 他要拿20张， Dia ambil 20 pamflet. 他邀请了10多个来。 Dia undang teman-teman belasan orang. 但是我看有的青年他连拿1张都发不出去啦。 Tapi saya lihat ada seorang anak muda, dia 1 pamflet pun tidak bisa dia bagikan. 他没办法跟他的同学、跟他的同事来传福音， Dia tidak bisa dengan 1 lembar itu mengundang temannya atau rekan kerjanya. 因为他不像是一个基督徒。 Karena dia tidak seperti umat Kristen. 那这个就是我们要想一想， Inilah yang menjadi pemikiran buat kita. 我们的孩子在学校里面， Anak-anak kita di dalam sekolah, 我们的孩子在外面当中， anak-anak kita di masyarakat. 他有没有在祷告啊？ Apakah dia berdoa? 吃饭前有没有默祷啊？ Sebelum makan apakah dia doa dalam hati? 有的孩子很怕人家知道呢， Ada anak yang khawatir takut orang tahu. 他的默祷是1秒钟啊。 Dia doanya 1 detik saja. 阿门， Amin. 阿门。怕就是怕给人家知道啊。 Takut orang lain tahu.
这是我们不断提醒孩子， Inilah tugas kita, terus-menerus mengingatkan anak-anak. 我们也告诉他， Kita juga harus beritahu dia, 你虽然还小， meskipun kamu masih kecil, 但服侍神你该穿什么衣服。 kamu melayani Tuhan harus menggunakan jubah, pakaian apa. 当我们要来领诗， Waktu engkau memimpin pujian, 我们要来翻译， kita mau menjadi 我 penterjemah, 们要来领会， mau menjadi pengkhotbah. 服侍神的人好像祭司，我们要该穿什么服装？ Melayani Tuhan bagaikan seorang imam, harus memakai jubah apa. 我们来参加聚会的时候， Ketika kita ikut kebaktian, 总不会穿那个短裤啦，夹脚拖啪啪啪，就来聚会吧？ jangan datang ke gereja pakai celana pendek, pakai sendal, piak-piak ke gereja. 因为我们是来敬拜神啊。 Sebab kan kita datang itu untuk menyembah Tuhan. 从什么时候开始要求？ Dimulai dari kapan kita menuntut anak-anak kita? 好像撒母耳从小， Sama seperti Samuel, sejak kecil usia dini, 我们就要教他。 kita harus mengajarkan mereka. 这个是这件外袍第一个含义啦， Ini arti pertama dari jubah kecil. 它代表一种身份。 Dia melambangkan sebuah status. 第二， Yang kedua, 这件外袍代表一种亲情的连结。 jubah ini melambangkan sebuah hubungan. 毕竟孩子在这么远的地方， Dan karena anak kita berada di tempat yang jauh, 毕竟妈妈在这么远的地方， atau ibunya berada di tempat yang jauh, 他们怎么去维系之间的情感？ bagaimana tetap terus mempunyai hubungan kekeluargaan? 这件外袍是扮演一个很重要的角色。 Karena jubah ini melambangkan status yang sangat penting. 我讲一个问题了哈， Saya bahas satu hal. 他们在一起的时间长还是短？ Saya mau bertanya, Hana dengan Samuel itu memiliki quality time berapa panjang? 非常短，每年只有在献年祭的时候。 Hanya sangat pendek. Setiap tahun Hao. waktu memberikan korban persembahan saja dia datang. 请问撒母耳从小长大，大部分待的地方是什么地方？ Bahwa pertanyaannya, Samuel sejak kecil sampai dia dewasa itu dia tinggal di tempat mana? 他从小到大待的地方都是在示罗。 Yaitu dia di tempat Silo. 那理论上， Secara teori, 他长大会觉得哪里对他比较习惯？ sesungguhnya begitu dia dewasa, tempat mana yang buat dia lebih familiar? 就是说，他会把哪边当做他的家。 Ya, jadi tempat mana yang buat diri dia itu adalah rumah bagi dia. 照一般人的本性， Menurut pemikiran 我们 orang 会居住我 sehari-hari, 们成长习惯的地 buat 方。 kita yang udah tumbuh besar di tempat itu, 理论上，示罗是我的家啊， sesungguhnya Silo buat si Samuel adalah kampung halaman 因为 dia. 这个原本就是我原本生活的地方嘛。 Karena dia tuh tumbuh besar di sana, itu jadi kampung halaman dia. 但结果撒母耳长大之后， Tapi setelah Samuel tumbuh besar, 他觉得哪里是他家？ di manakah kampung dia? 我们看撒母耳记上 Kita lihat 1 Samuel 第7章， pasal 7. 撒母耳记上第7章， Samuel pasal 7我们从第15节看。 ayat 15. 第15节说，撒母耳他来做以色列的士师。 Waktu itu Samuel sebagai hakim bangsa Israel. 那第16节就好像巡牧的工作啊，他要去巡视这个国家， Ayat 16 dia seperti sedang menggembala, dia berkeliling ke kota-kota. 要到伯特利、吉甲、米斯巴那处理国家的事情。 Dia ke Betel, Gilgal, Mizpah yaitu menyelesaikan permasalahan rakyat. 17节提到说他要回家啦， Ayat 17 dikatakan dia mau kembali 照 pulang. 照理说要回到示罗哈， Harusnya kan pulangnya ke 因为 Silo. 示罗是他成长的地方啊， Karena Silo tempat dia bertumbuh. 结果不是呢。 Tapi ternyata 他说他 tidak. 长大之后，他回那个拉玛啦， Setelah dia tumbuh dewasa, dia pulang kemana? Ke Rama. 这句很重要。他家在哪里？ Jadi ayat ini sangat penting. Jadi rumah dia di mana? 撒母耳头脑很清楚，我家是在拉玛，我妈妈在那边。 Otak Samuel sangat jelas. Dia tahu pasti rumah saya bukan di Silo, rumah saya di Rama. Itu di sanalah ibu saya ada. 跟距离没有关系， Jadi tidak ada pengaruh dengan jarak. 跟成长的地点没有关系， Tidak ada pengaruh dengan tempat tinggal waktu dia bertumbuh besar. 但是跟妈妈有关了。 Tapi ada hubungan kaitan dengan ibunya. 他知道他家在什么地方。 Dia tahu rumahnya tuh yang sesungguhnya rumah dia di mana. 简单讲，我是个有妈妈的人呐、 Jadi secara singkat, saya tuh anak yang punya ibu. 妈妈给我奉献出来， Betul, ibu saya mempersembahkan diri saya. 我还是有妈妈。
Tapi saya masih punya ibu 妈妈 sendiri. 给我奉献出来，不是就不管我了？ Ibu mempersembahkan saya bukan berarti ibu tidak peduli lagi pada diri saya. 她只是不能够陪在我身边， Hanya karena dia tidak bisa menemani saya 但 sehari-hari. 她还是给我放在心上。 Tapi bagi diri Samuel, ibu itu ada di dalam hati dia. 尤其孩子小的时候会被欺负啊， Apalagi seorang anak-anak masih kecil tuh suka dibully, 会被人家笑啊。 suka diketawain orang. 你是个没有妈妈的人， Kamu tuh anak yang tidak beribu. 你不要乱讲。 Kamu jangan sembarangan Gue berkata mama. demikian. Saya punya ibu loh. 我爸爸妈妈在拉嘛， Ayah ibu saya ada di Rama. 不要说了啦，你就是没有妈妈的人。 Jangan katakan demikian. Kamu tuh nyata, kamu tidak punya ayah 有，我 ibu. 有妈妈。 Ada, saya punya. 证据在哪里？ Ada di mana 这 buktinya? 衣服， Ini baju saya 我妈妈 nih. 做给我的， Ibu saya tiap tahun membuatkan jubah buat saya. 她已经快要来了，要做一件新的给我。 Dia nanti mau datang lagi, sudah mau datang. Dia 你 akan 不要 buat 乱 yang 说我没有 baru. 妈妈， Jangan bilang saya nggak punya 我的 ibu. 妈妈在这里。 Ibu saya ada di jubah ini. 尤其孩子还小的时候， Terkadang ada anak yang masih kecil. 会不会想妈妈？ Apakah dia tidak kangen pada ibunya? 会不会想家？ Apakah dia tidak ingin pulang? 其实这件衣服就是很重要。 Jadi baju ini sangat penting. 当我的孩子大概1岁半的时候， Ketika anak saya masih 1,5 tahun, 我们之前就一直跟他讲， saya dulu sering berkata pada dia, 妈妈要生弟弟了哦。 ibu sedang mengandung adikmu. 啊，我要当姐姐啦！ Saya mau jadi cici ya. 对对对对对，嘿，你要当姐姐啦！ Betul-betul kamu nanti jadi cici. 我们跟他讲了半年， Kita sudah berkata dia beberapa waktu. 时间到啦， Setelah itu betul adiknya lahir. 太太要生啊， Istri saya mau melahirkan. 太太就去医院生孩子啊， Lalu dia pergi ke rumah sakit melahirkan. 我就带那个老大啊， Saya bawa putri saya. 那他还是会问啊， Dia pasti bertanya, 妈妈去哪里呢？ ibu kemana? 我不是跟你讲过，妈妈去医院生弟弟。 Bukankah saya sudah jelaskan tadi, mama sedang ke rumah sakit melahirkan adik. 哦，我要当姐姐啦。 Oh bagus, kalau gitu saya jadi cici. 白天都没有问题， Siang hari tidak masalah. 准备要睡觉啦。 Sudah siap malam mau tidur, 晚上到了， sudah malam tiba, 他的表情声音就不太一样。 lalu suara dan wajahnya itu berubah. 妈妈呢？ Mama di mana? 妈妈去医院啊，生弟弟啊。哦，我要当姐姐了。 Oh mama itu di rumah sakit melahirkan adik. Oh jadi saya jadi cici ya. 我就觉得不太对了。 Lalu saya rasanya anak ini kurang begitu kurang pasti ada apa-apa. 那就关灯了啊。 Lalu saya matikan lampu. 才没有10秒钟，妈妈。 Sudah 10 baru 10 detik dia langsung mama lagi. 我就开灯。 Lalu saya nyalakan lampu. 妈妈去哪里呢？ Mama kemana? 妈妈去医院。 Mama ke rumah sakit. 去医院做什么？ Ke rumah sakit ngapain? 生弟弟啊。 Melahirkan adik. 你要当姐姐了啊。 Kamu mau jadi cici loh. 哦，我要当姐姐了。 Oh saya mau jadi cici 那我 ya. 灯就关掉了。 Lalu saya matikan lampu. 又过10，妈妈，妈妈，我要妈妈，我不要爸爸，我不要爸爸，我要妈妈。 10 detik belum sampai. Saya mau mama, saya nggak mau papa. 哇，我想说，那我到底要怎么办？ Lalu saya berpikir, lalu saya harus berbuat apa? 我想起老人家教我一个方法， Saya teringat orang tua ada satu cara. 你从那个橱柜拿出一件我太太的衣服， Saya ambil di lemari, ambil baju istri saya. 常常穿， Ya baju yang sering dia pakai. 最好是味道比较重的那种， Yang paling penting tuh yang sangat bau. 把它盖在她身上， Itu saya bungkus baju itu kepada putri saya. 10秒钟， 10 detik 她摸着那个衣服， dia pegang baju mama itu. 闻着那个味道， Lalu dia hirup aromanya. 睡着了。 Tidurlah. 这件衣服对我们来讲 Jadi baju ini buat kita 是没有什么了， sebetulnya tidak ada apa-apanya. 但是对一个你见不到妈妈的人， Tapi bagi orang tidak bertemu ibu, 这件衣服是她的生命啊， jadi baju itu adalah kehidupan dia. 这件衣服就是她的妈妈，妈妈就。 Jadi baju itu adalah ibu dia. 这是一件小外袍了。 Ini adalah jubah kecil. 我要讲一个观念， Saya mau membahas satu 我 pemikiran. 们常觉得啊，我要把孩子留在身边， Saya tuh ingin anak saya selalu di samping. 留在身边不一定有用。 Selalu di samping anak belum tentu itu ada gunanya. 所以我昨天就有分享， Kemarin saya ada berbagi. 拉班跟他的女儿，
Laban dengan anak putrinya, 他们在一起多久的时间了？ berapa lama mereka selalu bersama? 从小到大。 Dari kecil hingga besar. 那嫁给雅各之后，也都是跟爸爸在一起啊。 Setelah putrinya menikah dengan Yakub, itu mereka masih bersama satu rumah. 也生了孩子啊。 Bahkan putrinya sudah melahirkan anak. 但是当女儿的很讨厌的恨爸爸， Tapi sebagai putri dia sangat tidak suka pada ayahnya. 这个在提醒我们嘛， Ini memberitahukan pada kita. 不是孩子跟我们一起住就没问题， Bukan berarti anak selalu tinggal bersama dengan kita itu tidak ada masalah. 问题是我们怎么做。 Masalahnya bagaimana kita menjalankannya. 孩子虽然很远， Meskipun anak kita jauh, 没有关系呀、 tidak apa-apa. 你只要有这件外袍，它不会变坏。 Asal ada jubah ini, anak ini tidak akan menjadi tidak baik. 撒母耳是在那个很不好的环境呢， Samuel itu tinggal di lingkungan yang tidak baik, 在以利的家庭呢， yaitu di keluarga Eli. 以利的2个儿子作恶。 Dua putra dari Eli itu mereka berbuat jahat. 如果真的都是以利教哦，我看都教坏了啦。 Jadi kalau Imam Eli yang mendidik Samuel, pasti Samuel jadi anak jahat. 但妈妈1年1次 Ketika ibunya setiap tahun datang, 给他外袍， berikan dia jubah, 提醒他 mengingatkan dia. 那个亲情的连结啦。 Dan saat itulah hubungan mulai terjalin. 我们要问我们自己看看， Kita tanya pada diri kita sendiri, 我们跟我们长辈，我们自己的爸爸妈妈，我们跟他关系好吗？ apakah hubungan kita dengan orang tua kita itu baik? 那为什么我跟我的爸爸妈妈关系没有那么好呢？为什么呢？ Dan kenapa hubungan kita dengan orang tua itu tidak baik? 好，现在是我自己在当父母了， Dan saya sendiri sudah menjadi orang tua. 我跟我孩子的关系好吗？ Apakah hubungan saya dengan anak itu baik? 我的孩子知道我爱他吗？ Apakah anak saya tahu saya itu mengasihi dia? 我的孩子喜欢我吗？ Apakah anak saya itu menyukai saya? 现在有的父母付出很多， Sekarang tuh orang tua berkorban banyak buat anak. 好像拉班付出很多， Seperti Laban, dia berkorban 拉 banyak untuk 班也很 anak. 爱自己的女儿， Laban juga mengasihi putri-putrinya. 他跟雅各立约的内容都是为了自己的女儿。 Sesungguhnya perjanjian yang dilakukan Laban untuk Yakub yaitu untuk melindungi anak putrinya ini. 但是女儿很恨他， Tapi putrinya justru membenci ayahnya. 为什么？ Mengapa? 没有这件外袍啊， Tidak ada jubah 没有 itu. 那个连结啊， Tidak ada hubungan. 天天都在讲钱呐、啊。 Tiap hari hanya membahas uang. 那你说传道，那我该怎么办？ Lalu ada yang bertanya, pendeta, lalu harus bagaimana? 我们的外袍在什么地方？ Di manakah jubah kita? 在我们的宗教教育， Di dalam pendidikan agama. 要从小啦，你不要 Sejak 到大 kecil 到大来不及了啦。 Sejak kecil harus sudah dibawa, kalau tunggu besar sudah terlambat. 我要问大家， Saya mau bertanya, 我们有问我们的孩子说，哎，今天老师给你们上什么课吗？ apakah kita pernah bertanya pada anak kita di rumah, hari ini kamu dengar firman di kelas tuh dengar 哎 apa? 你们是不是要背圣句？ Apakah ada ayat hafalan? 啊，你们做些什么活动？ Lalu di gereja ada JBB apa? 我的意思说，我们有在跟我们的孩子互动吗？ Maksud saya itu di rumah ada interaksi dengan anak-anak. 我们有陪他一起读经吗？ Apakah kita menemani dia bersama 我们 baca 有陪他一 kitab? 起祷告吗？ Apakah kita menemani dia bersama berdoa? 小时候没有做， Begitu waktu dari kecil 你 tidak 长大就很 dilakukan. 难啦、 Begitu sudah besar itu sulit. 他不习惯， Dia tidak terbiasa. 你也不晓得该怎么跟他讲些什么， Kita juga tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. 因为他大了， Karena dia sudah 他不 besar. 听你的。 Dia tidak mau dengar 如果 kita. 12岁以下不做， Kalau sebelum 12 tahun tidak 你怎 dilakukan, 么期待20多岁他会跟你一起读经？ bagaimana kita berpikir berharap nanti usia 20 tahunan baru bersama berdoa, baca Alkitab bersama 但 kita. 是如果12岁以下开始做， Tapi kalau sebelum 12 tahun sudah mulai dilakukan, 他到大还是一样，就是一起来读经。 begitu dia tumbuh besar sama seperti kita waktu kecil 我 bersama 们 dengan 台湾 orang 有 tua 的家 baca 庭就是 Alkitab. 这样子啊， Harusnya dilakukan seperti itu. 孩子虽然很远， Meskipun anak kita jauh, 一个在台北， satu di Taipei, 一个在南部的屏东， satu lagi di Pingtung bagian selatan. 距离200-300公里， Itu dari Taipei ke Pingtung 200-300 km. 没有关系啊。 Tidak apa-apa. 手机视讯打开， Sekarang kita kan ada HP, buka 我们一起来读经。 visualnya. Kita buka 我 visualnya, 们一起线上来祷 kita 告。 baca Alkitab bersama, kita berdoa secara online. 都20-30岁还是这样做啊？ Sudah 20 tahunan tuh anak masih bisa kita lakukan demikian. 那关键是什么？ Tapi konsepnya seperti apa? 因为12岁前他就有在做嘛。 Karena sebelum 12 tahun sudah dilakukan. 我们的外袍在什么地方？ Jadi jubah kita ada di mana? 我们跟孩子的连结是在什么地方？ Bagaimanakah hubungan kita dengan anak terjalin sampai di tahap mana? 那这个是我们要一起来努力啊。 Ini hal yang menjadi PR buat kita. 第三， Yang ketiga, 这个外袍
它除了是一个爱的连结， Meskipun jubah ini adalah satu jalinan kasih, 这个外袍是在表达一种奉献的心智啊。 jubah ini yaitu melambangkan hati mempersembahkan. 每年他们最快乐的时间是什么时候？ Setiap tahun hal yang sangat menggembirakan adalah saat apa? 他们最快乐的时间就是在献年祭的时候， Yaitu waktu mereka merayakan perayaan. 因为妈妈来啦。 Perayaan waktu mempersembahkan persembahan itulah hari yang sangat sukacita karena ibunya datang. 因为看到自己的孩子啦， Karena ibunya bisa melihat anaknya sendiri. 啊，赶快衣服给他穿上去。 Cepat-cepat ibu mengenakan jubah barunya itu. 孩子一直黏着妈妈。 Anaknya tetap terus menempel pada ibunya. 他们献年祭的时候有讲不完的话啦。 Jadi waktu hari persembahan itu pasti pembicaraannya itu banyak sekali. 但现在最快乐吼，几天后就最悲伤啊。 Tapi sesungguhnya kalau hari ini, hari yang sangat penting itu justru adalah hari yang menyedihkan. 妈妈要回去了， Yaitu pada saat ibunya mau pulang. 其实妈妈会舍不得孩子， Pasti ibunya tuh tidak rela. 当然爸爸也会舍不得啦， Tapi papa juga ya tidak rela meninggalkan anak. 但是妈妈更舍不得， Tapi ibu tuh lebih tidak rela. 因为这是我怀胎10个月， Oh, karena dia sudah mengandung 10 bulan. 这个是抱在我手中，我乳养他的。 Jadi dari kecil sudah digendong lalu disusui. 要给孩子丢着是很舍不得 Jadi 呢， kalau anak mau ditinggalkan rasanya tidak rela. 尤其看他流着鼻涕还是感冒哦，你说 Apalagi kalau dia sakit, flu. 那小孩子小时候不懂也会一直叫啊，妈妈不要走，妈妈不要走， Tapi anak juga nanti juga nggak rela. Ibu jangan pergi, ibu jangan pergi. 我要跟你一起回去。 Saya mau ikut dengan ibu. 有可能有人要抓着撒母耳，哈娜赶快走，哈娜赶快走， Mungkin sekali Samuel akan memegang ibunya tidak boleh pergi. 就搞得孩子也哭，妈妈也哭啊。 Kalau anaknya nangis pasti ibunya nangis. 那个妈妈流着眼泪， Pasti ibunya meneteskan air mata. 她要告诉自己， Dia beritahukan pada diri sendiri. 撒母耳，我不是不爱你， 撒母耳，我不是不爱你， Oh, Samuel, saya bukan tidak mengasihimu, 是因为我把你奉献给神。 tapi karena saya sudah mempersembahkanmu pada Tuhan. 当我读神学院的时候， Waktu saya di STT, 小时候我的同学他的孩子大概9岁， teman sekelas saya tuh sudah punya anaknya kurang lebih 10 tahunan. 每次爸爸要坐车要去神学院的时候，那孩子都躲起来啊。 Setiap kali ayahnya mau pergi kembali ke STT, anaknya itu ngumpet. 妈妈就叫说，孩子啊，爸爸都要走，你干嘛躲起来？ Lalu ibunya berkata, papamu mau pergi ke STT, kamu kenapa ngumpet? 孩子躲在里面哭， Dia di sana tuh nangis. 但你要告诉自己， Tapi kita harus beritahukan diri kita sendiri. 这个是有价值的， Ini tuh ada nilainya. 这个是有意义的。 Ini tuh ada artinya. 我们看回来撒母耳记上 Kita lihat Samuel, 1 Di- Samuel, 第2章， 1 Samuel pasal 2. 撒母耳记上第2章1 Samuel pasal 20节， 2, ayat 20. 他说以利在为以利加拿跟他的妻子来祝福啦。 Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. 好，愿神再从哈拿赐给你后裔了。 Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu. 为什么？ Mengapa? 要代替的， Yaitu harus menjadi pengganti. 代替你从神那里求来的孩子。 Yaitu mengganti apa yang telah kau serahkan kepada Tuhan. 因为以利都看在眼中啊， Karena Eli melihat di mata dia 只有生一个， hanya punya anak 他 satu. 要奉献给神， Lalu satu itu 每 sudah 年在 diberikan 上演 kepada 这样子的 Tuhan. 戏嘛。 Setiap tahun harus membuatkan jubah baru. 神也看在眼中啊， Lalu Tuhan juga melihat dia. 奉献， Dia sudah mempersembahkan. 这就是我们的宗教教育。 Ini adalah tugas pendidikan agama. 老师告诉孩子， Guru agama memberitahukan anak-anak. 家长告诉孩子， Lalu orang tua murid memberitahukan kepada anak-anak. 你是我生的没有错， Betul, kamu tuh anak saya yang saya lahirkan. 但你是神的， Tapi engkau adalah anak Tuhan. 我们从神所得， Anak itu titipan dari Tuhan. 我们要奉献给神， Kita harus persembahkan kepada Tuhan. 我们的孩子要奉献给神用。 Jadi anak kita harus kita persembahkan pada Tuhan. 他不一定每个都来当传道， Bukan berarti semua anak itu mempersembahkan diri jadi 因 pendeta. 为当传道是神特别的感动， Kalau menjadi pendeta itu Tuhan menggerakkan secara khusus. 但是我们从小要告诉他， Tapi sejak kita kecil kita beritahukan pada anak-anak.
你要奉献给神使用。 Kamu harus persembahkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. 所以孩子虽然还很小， Meskipun anak-anak masih kecil, 我们会给他钱， kita memberikan dia 他 uang, 要拿去中央教会去奉献。 yaitu kita berikan uang untuk dibawa ke gereja untuk diberikan persembahan. 为什么？ Mengapa? 我们要告诉他，你要奉献给神。 Kita kan mau memberitahukan dia, kamu harus persembahkan pada Tuhan. 他出来工作之后， Setelah dia kerja, 他第一份薪水， itu gaji pertama, 他要奉献1/10， yaitu persembahkan 10%. 他还要奉献感恩奉献。 Lalu persembah syukuran, 但是这样还不够， tapi begitu belum cukup. 神要的不是只有钱， Yang Tuhan mau bukan hanya uang. 神要的是人。 Yang Tuhan mau adalah kita manusianya. 不要单单忙于工作， Jangan hanya sibuk bekerja. 年轻人要来做教会的事工。 Ya, anak-anak muda harus maju untuk melayani Tuhan. 请问谁要来鼓励？ Siapa yang akan memberikan dia 这样 semangat 子的观 seperti 念谁 ini? 要来鼓励？ Siapa yang memberi dorongan dia itu? 当然我们说教员哦， Ya udah pasti guru agama. 其实是家长。 Tapi bukan itu, harusnya 我 orang 们 tua. 有没有给孩子灌输这个观念？ Apakah kita pernah menaruh pemikiran itu pada anak-anak kita sendiri? 将来你要被神来使用， Nanti suatu saat engkau akan dipakai oleh Tuhan. 父母亲会舍不得啦。 Orang tua akan sangat tidak rela. 但是我们是奉献给神 Tapi kan kita mempersembahkan pada Tuhan. 啊，求主耶稣施恩帮助。 Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang membantu. 好，我们就分享到这个地方。 Firman Tuhan sampai di sini.